Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterimamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada niat yang tidak ikhlas saat kami menuntut ilmu-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala takdirkan kita berjumpa pada hari ini walaupun pertama kali, tapi ada yang familiar. Masya-Allah, tabarakallah. Asbab sebagai mengganti Ustazah Nazirah, masya-Allah, tabarakallah. Allah Taala permudahkan urusan kita. Saya ganti dua tempat ni bagi Ustazah Nazirah. Satu di Sepang. Satu yang saya berlari-lari juga ke sini, tapi berlari naik kereta lah. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya tak berhasrat untuk sambung daripada pengajian Ustazah. Jadi saya general lah hari ni, insyaAllah. Kita pakai nota boleh kan? Allahu Akbar. Jadi saya pilih satu buku daripada buku 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat, karangan Ustaz Zamri Hashim yang merupakan mudir Ma'had Darut Tawjih, insyaAllah. Saya mulakan dengan hadis yang pertama. Sebelum tu muslimat yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf saya tak perkenalkan diri. Terus datang nak belajar, nak mengajar aja. Allahu Akbar, masya-Allah. Nama saya Nurul Iman binti Ni'mat. Sebenarnya kita ni berjiran je, dekat je, tapi terpaksa pergi jauh tadi kan. Saya dekat sebelah Taman Iquin. Dekat je. Masya-Allah. Si Kembangan. Dekat kan? Tak jauh. Tapi pagi ni kena pergi tempat jauh sikit baru patah balik. Allahu Akbar. Moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama iaitu mati, permulaan jalan menuju ke alam barzakh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza kharajat ruhul mu'min talaqaha malakani yus'idaniha. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد وذكر من نتنها وذكر العنان. ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila roh orang beriman keluar dari jasadnya, kemudian roh itu akan disambut oleh dua malaikat yang akan membawa roh itu naik ke atas langit. Maksud kata, orang yang beriman sahaja yang dapat layanan eksklusif macam ni. Bila mana kita semua mati, masya-Allah, tabarakallah, roh kita masa orang tengah selenggara mandilah apa semua, roh itu akan diangkat ke langit. Diangkat ke langit bersama dua malaikat. Mereka seolah-olah kita kata macam menyambut dengan temasya, kita kata macam seronok sambut roh orang yang beriman ini. Malaikat akan mengiring sampailah ke langit. Di langit pula ada penduduk-penduduk langit, masya-Allah, yang mana nanti kalau kita tengok apa kata penduduk langit kepada roh orang yang beriman ini. Maksud kata muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini layanan eksklusif daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap roh orang yang beriman. Kemudian
Seorang perawi hadis yang bernama Muhammad berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan tentang wanginya roh itu, wangi roh orang yang beriman itu, wanginya seperti mana wangian kasturi. Siapa bisa tengok kasturi? Bulat-bulat bulu-bulu tu kan? Okey. Tapi kasturi ini khusus daripada syurga. Dibagi kepada roh orang yang beriman. Diiringi. Wangian roh tadi itu, wangiannya khusus daripada kasturi. Ada riwayat lain yang mengatakan daripada wangian hanut, pun daripada syurga. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian kata Abu Hurairah, semua penduduk langit mendoakan roh itu. Penduduk langit yang ada di langit ketika melihat roh tersebut, mereka mendoakan roh tersebut. Maksud kata roh itu sebenarnya dinanti-nantikan. Ditunggu-tunggu sekian lama. Macam tu. Sebab kita ni, tu sebab kalau kita tengok orang yang beriman, orang Islam yang beriman, orang Islam bila masuk saja Islam, kita sama-sama kita seperti mana saudara. Seperti mana saudara. Betul tak? Rasa saudara tak? Apa dia punya tindakan kita kalau kita rasa saudara? Apa dia punya bukti dia? Salah satu bukti bersaudara bila kita berjumpa, kita bagi salam. Itu salah satu. Sebenarnya bukti saudara ni maksud kata bila seorang mukmin ni dengan mukmin yang lain, dia seperti mana satu anggota tubuh. Satu anggota tubuh, kalau satu anggota tubuh, salah satu pada anggota tubuh sakit, yang lain turut rasa. Betul tak? Contoh kalau kita sakit gigi lah. Sakit gigi, ada tak mata tak peduli? Tak apa, engkau nak sakit gigi seorang-seorang kau sakit lah, aku nak tidur. Boleh tidur tak mata? Confirm tak boleh, betul tak? Lepas tu badan kita jadi macam mana? Seram sejuk. Itu dah ada interaksi dah. Turut merasa kesakitan tersebut. Dah seram sejuk. Lepas seram sejuk, demam. Rambut pula berinteraksi. Sebab tu rambut, ada setengah doktor bila dia nak tahu penyakit seseorang, dia tengok daripada rambut. Sebab dah rambut dia akan ceritakan data-data pesakit tu. Jangan silap ambil rambut lah. Rambut kita je lah. Maksud kalau kita nak tahu penyakit kita, jangan ambil rambut suami. Ambil rambut sendirilah, pergi bagi kat doktor. Macam tu. Kemudian kaki pula buat apa? Kaki tangan buat apa? Langkah, tangan pergi ambil kunci kereta, kaki langkah keluar, naik kereta, pergi klinik. Itu maksud kata umat Islam, sesama umat Islam ni macam tu keadaan dia. Dia rasa seperti satu anggota tubuh. Cubit satu anggota yang lain turut terasa. Jadi hari ni kita kata kita sangat rasa saudara Islam yang lain macam saudara kita. So buktinya salah satu daripadanya bila kita jumpa tu kita bagi salam. So saya nak tanya, bila kita jumpa orang yang kita tak kenal tapi kita tahu dia Islam. Di segi apa? Di segi pakaian dia, tudung dia. Kan mestilah sama macam kita kan. Kita tahu. Agak-agak kita bagi salam tak? Kita tak kenal mana? Betul kita bagi? Betul ke tu? Bila kita bagi salam kan, dia pun tengok kita atas bawah. Kau ni siapa familiar ke? Kan? Macam pernah tengok ke? Kenal ke? Mesti dia akan tanya macam tu juga kan? So kita pun tak naklah bagi salam. Sebab aku bagi salam pun dia buat macam tak kenal je kan? Sepatutnya bila saudara Islam, sesaudara Islam yang lain, bila dia bagi salam, dia satu kemesraan. Contoh yang mudah lah muslimat. Kita dalam Malaysia, ramai kita orang Islam, betul tak? Ramai orang Islam, bersepah orang Islam. Tapi kita tak ada rasa seronok pun nak bagi salam. Sebab kita masih duk baca dalam fikiran kita, kalau aku bagi salam kan dia tengok aku atas bawah, bengkak pula dalam hati ni. Kan? So kita tak amal pun macam tu. Bukan senang nak amal tu. Betul tak? Kita tak kenal pun dia. Dan dia pun tak kenal. Cuba kita kenal dia sebab dia orang saudara se-Islam. So kita pun urungkan niat kita. Tapi bila kita pergi luar negara, US contoh, tempat-tempat yang orang Islam tu minoriti lah, sikit. So bila kita jumpa orang yang kita tahu kata dia Islam, hati kita bahagia tak masa tu? Wah, so tak kenal pun dia, tapi kita jumpa dia tu, siap dia pun layan, bagi salam dia pun layan. Oh, kau daripada mana? Tahulah daripada Malaysia lah, muka hidung masuk ke dalam sikit kan, tahulah. Dia lah kan. Kita rasa, ya Allah, satu nikmat yang besar. Kita jumpa orang di luar yang
Kita susah nak jumpa orang Islam. Macam tu keadaan yang kita rasa, yang kita patut pupuk dalam tempat kita yang ramai ni. Jumpa je orang Islam, wah rasa macam bertuahnya aku boleh jumpa orang Islam. Masya Allah. Macam tu keadaan dia. Macam itulah penduduk langit. Menanti-nantikan kehadiran orang-orang beriman. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Bila dah dinaikkan ruhnya ke langit, dia rasa macam gembira dengan kedatangan tersebut. Bahkan dia memuji-muji ruh tu. Apa yang disebut? Saya bacakan di sini. Inilah ruh yang baik datang daripada bumi. Dipujinya ruh tadi tu. Kalau tidak ruh ni tak naik atas dah. Yang naik atas tu semua ruh yang baik. Yang naik ke langit tu adalah ruh orang yang beriman. Siapa tu? Kita lah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cuba andaikan itu ruh kita. Jangan andaikan ruh orang. Andaikan itulah kita, ya Allah, jadikanlah ruh yang bergembira itu, yang penduduk langit sambut tu adalah ruh kita. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Yang mendapat pujian daripada penduduk langit tu siapa? Ruh kita. Yang mendapat doa daripada penduduk langit tu siapa? Ruh kita. Itulah dia. Masya Allah, Tabarakallah. Tak payahlah kata, ruh kawan ni sebelah. Tak, kita dulu. Dalam bab nak kepada syurga, kita kena penting diri sendiri. Nak kepada redha Allah, kita kena penting diri kita sendiri berbanding orang lain. Tapi bab kebajikan manusia, kita kena pentingkan manusia. Nak bagi faham, mudah faham macam mana? Contoh, kita nak buat kebaikan, nak rebut pahala. Nak masuk solat berjemaah. Jangan kita duduk belakang, kita seorang pergi depan. Semua masuk sah, kita duduk belakang sekali. Okey tu. Sebab itu dalam bab kita kena penting diri sendiri. Bab amal ibadah kena selfish. Kita duduk depan sekali, baru kita ajak orang masuk sah. Yang kedua yang selalu kita silap buat, bila time makan. Time makan kita depan sekali. Kita depan sekali nak ambil makanan, takut tak cukup tu. Tu duk fikir lagi, di rumah ada berapa orang lagi. Jadi kita duduk depan sekali pula yang tu. Itu salah dalam pengiraan untuk kita melakukan kebaikan. Jadi dalam bab macam ni, nak kepada syurga, kita kena selfish. Akulah tu, bukan orang lain, aku dulu. Barulah fikirkan orang-orang yang lain. Okey, apa yang dikatakan oleh penduduk langit ketika itu, inilah roh orang yang baik yang datang daripada bumi. Semoga Allah merahmatimu dan ke atas jasadmu yang kamu imarahkan dengan amal ibadah. Nampak tak? Satu dia puji. Confirm orang yang naik sampai atas langit tu, roh yang naik sampai langit tu adalah orang yang beriman, orang yang baik. Sebab dapat pujian. Yang kedua, confirm orang tersebut orang yang mengimarahkan bumi Allah ini dengan amal ibadah dia. Sebab dia faham konsep apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. So dia faham konsep tu. Bila dia faham konsep tu, dia imarahkan. Bukan nak tunggu dia jadi pemimpin, bukan nak tunggu dia jadi ustazah, tak. Orang biasa pun hebat lagi kadang-kadang daripada para ustazah. Kalau dia boleh mengimarahkan bumi Allah ni, Allah Ta'ala tak kata pun yang layak imarahkan bumi Allah ni para alim ulama, para asatizah, para pemimpin. Tak, Allah Ta'ala tak kata. Setiap orang, setiap yang nama manusia, makhluk yang bernama manusia dan jin tu, semuanya kena beribadah kepada Allah. So kita buat dengan kadar kita sebagai orang biasa, walaupun kita bukan seorang pemimpin. Sebab Allah Ta'ala tak tengok pun kepada seseorang itu nak diangkat kemuliaannya di sisi Allah, nak diangkat darjatnya kerana pangkatnya, kerana harta benda yang banyak dia dapat, kerana apa lagi? Kerana kecantikannya, kerana apa lagi? Adalah kelebihan-kelebihannya, pangkat kuasa dia. Allah Ta'ala tak pandang semua tu, betul tak? Kulit dia, contohlah kalau kulit saya kalah sawo matang. Contoh, orang putih-putih je Allah Ta'ala pilih. Untunglah cik-cik yang putih-putih tu. Tak, Allah Ta'ala tak tengok kan. Maksud kata Allah Ta'ala tengok apa? Amal ibadah kita, takwa kita, barulah dinilai. Jadi, berhak tak dapat pujian tadi? Berhak. Penduduk langit kata apa? Penduduk langit kata, mereka ini semoga Allah Ta'ala merahmatimu kerana atas jasadmu yang kamu imarahkan dengan amal ibadah. Duk sibuk buat amal ibadah. Jangan duk faham buat amal ibadah tu solat wajib, solat duha, puasa,
zakat. Amal ibadah ni itu yang khusus. Yang umumnya banyak. Kalau kita tengok yang khusus ni pun musibat, sikit saja kita buat, betul tak? Allah Ta'ala bagi masa kat kita berapa jam? 24 jam kan? Kita solat 5 waktu agak-agak satu waktu tu habis berapa minit? 5. Kalau 10 minit tu kira khusyuk tu. Kadar biasanya berapa minit? 5 lah. Kita estimate 5 lah. 5 kali 5? 25. Lepas tu campur sikit lah dengan baca Quran. Baca Quran berapa minit? Kalau sehari lah. Sehari baca Quran berapa minit? Ada adik-adik yang hafizah tak ni? Kalau hafal, kalau apa kita kata hafal balik lah. Mengulang, dia panggil muraja'ah. Berapa minit? Kalau mak-mak, setengah jam. Kalau muraja'ah bagi yang hafal tu berapa jam? Sejam sampai tak? Ke setengah jam je? Kalau duduk sekolah mungkin boleh sampai 2-3 jam. Duduk di rumah sorry to say lah. Ya? Kan mungkin. Okey, kita letakkan setengah jam. Setengah jam tu berarti 30 minit. Jadi kita habiskan masa yang ibadah khusus ni berapa minit je? Campur dengan baca Quran tadi setengah jam. Tak sampai 1 jam setengah. 25 minit kurang. Jadi berapa? 55 minit. Sampai tak 1 jam? Tak sampai. Baki lagi berapa? Bagi 23 jam 5 minit. Yang 23 jam 5 minit tu dia buat benda apa? Kalau orang Kedah kata buat menatang apa? 23 jam 5 minit tu buat menatang apa? Yang itulah kita kata ibadah umum. Maksud kata orang Islam ni, orang beriman ni, dia ada 2 jenis ibadah. Satu ibadah khusus yang mau tak mau dia kena buat lah. Dia kena tunaikan dengan sebaiknya. Yang selebih tu jangan kata bukan ibadah. Kalau dia niat lillahi ta'ala, semua jadi ibadah. Itu yang disebut di sini. Untunglah orang yang dia ni, dia gunakan tubuh badan dia ni untuk mengimarahkan bumi Allah dengan amal soleh dia. Melalui ibadah khusus telah dah ibadah umum. Tolong orang, khidmat dekat suami, tu ladang pahala tu semua tu. Apa lagi? Mencari nafkah. Apa lagi? Tutup aurat. Apalah kebaikan-kebaikan yang dia buat. Jaga diri daripada tidak menyusahkan orang pun pahala. Kan dari sebut dalam satu hadis, la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk syurga orang yang tidak mengamankan jiran dia dengan sikap dia. Tak masuk syurga. So kita ni, kita tahulah asal keluar je pada mulut laser. So tengah tahan ni hari ni, ya Allah, aku tak nak cakap, aku tak nak ribah, aku tak nak kutuk, aku tak nak celah, tak apa. Aku tutup mulut aku hari ni, berpuasa. Contohlah puasa sunat. Lepas tu tak nak cakap apa-apa yang menyusahkan. Sepanjang kita cuba menahan diri tu, mujahadah tu, semua pahala. Itu imarah dia. Buat baik, jumpa orang senyum, marah juga. Dengan senyum tu, kesan dia orang bahagia. Ingat, senyum tu saat kita je bahagia. Walaupun kita tengah sedih, tapi kita senyum, orang bahagia. Bila orang bahagia, orang doakan kita. Akak tu, contohlah, akak tu dalam susah pun asyik senyum je. Baik sungguh dia, doa. Betul tak? Allahu Akbar. Saya kalau tengok dia senyum, hati saya yang tengah galau tadi tu rasa tenang je. Orang kata macam tu. Sebab dia, orang lain jadi bahagia, dia dapat pahala. So senyumlah sampai habis nanti. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Itu nampak tak? Kita nampak macam simple, tapi la tahqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan kamu memandang remeh pada sesuatu perkara yang kecil, tapi dia punya kesan impak dia di sisi Allah sangat besar. Sebab itulah penduduk langit memuji orang yang beriman kerana dia mengimarahkan bumi Allah ni dengan amal soleh dia. Bukan kita tak ada salah, semua manusia ada kesalahan, kesilapannya masing-masing. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia
bertaubat, kembali kepada Allah dengan istighfar dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia sentiasa imarah. Okey, kita ingatlah itu amal ibadah kita. Kemudian, dan sesungguhnya, okey, ni dia akan masuk bab orang kafir pula. Nanti kita tengok pada keterangan. Dan sesungguhnya apabila roh keluar daripada jasad orang kafir, maka Hamad berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita tentang baunya yang busuk dan dapat laknat daripada malaikat. Orang kafir ni bau dia sangat busuk, dia punya roh dia. Sambil malaikat tarik rentak tu, sambil malaikat laknat dia. Dengan keadaan diri dia. Duduk atas muka bumi, terima ilmu yang sama, terima seruan yang sama daripada Allah melalui lidah para rasul, tetapi dia tak nak beriman. Dia tak boleh buat alasan, aku tak terima. Tapi nanti di akhirat sana nanti dia akan buat alasan. Aku tak terima seruan, mulut dia tu. Dia berdalih. Tak terima seruan, tak pernah datang pun Nabi kepada kami. Kalau datang nescaya kami akan ikut. Sebenarnya tu tipu daya. Allah tanya, tu bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala nak menunjukkan adilnya Allah. Semua dipersoalkan. Lalu Allah Ta'ala akan tanya, akan soal siasat. Tetapi mereka ni berdalih. Bila saling berdalih, orang kafir pun berdalih, orang berdosa pun berdalih dan sebagainya, barulah Allah Ta'ala tutup mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Itu dalam surah Yasin kan. Hari itu Allah Ta'ala akan kunci semua mulut. Dan Allah Ta'ala akan membenarkan tangan kita, kaki kita, kepala kita, mata kita, hidung kita, telinga kita jadi saksi masa tu. Jadi semua saksi-saksi tu jujur. Jenis tak makan rasuah. Tak ada lah terima-terima rasuah ke apa, semua akan jujur pada saat itu. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, bawalah rohnya ke tempat akhir perjalanannya. Kalau roh orang yang beriman, Allah Ta'ala perintahkan selepas jumpa dengan penduduk langit, mendapat pujian dan doa daripada penduduk langit, kemudian dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada saat dan ketika tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk bawa roh tadi pergi ke Aliyin. Kita kata tempat transit. Okay. Tempat transit Al-Aliyin. Tempat transit bagi orang beriman adalah Aliyin. Tempat transit bagi orang kafir adalah Sijin. Kalau tak jumpa, tiba-tiba tak jumpa orang tu di tempat orang yang beriman. Contoh masa di dunia ni nampak dia Islam. Nampak Islam. Ataupun dia fasik, orang yang melakukan dosa. Maka tempat dia di Sijin. Allahu Akbar wal-'iyazubillah. Nanti bila naik di sana, penduduk langit, roh-roh di penduduk langit sana, mereka akan bertanya, saling bertanya khabar. Contohlah, kita sebut nama yang general lah. Kamu kenal tak akak ni? Contohlah di dunia dulu, kenal tak akak ni? Dia kata, orang roh yang baru naik tadi ni, dia kata, bukankah akak ni dah lama dah mati? Bukankah akak ni dah lama dah mati ni akak ni? Maka penduduk langit tadi kata, sesungguhnya dia berada di neraka khawiyah. Allahu Akbar, masya Allah, tabarakallah. Maksud kata dia tak berkumpul di langit, dia tak duduk dekat Aliyin. Dia berdosa dan dia pergi ke neraka khawiyah. Allahu Akbar, dalam satu hadis yang lain. Kita ingatkan pakat berkumpul di sana, rupanya dah mati lama tapi tak berjumpa dengan penduduk langit. Penduduk langit hanya untuk orang yang beriman, orang yang mengimarahkan amal soleh dia di semasa di dunia. Allahu Akbar wal-'iyazubillah. Moga itu bukanlah kita. Allahu Akbar. Kemudian bawalah rohnya ke tempat akhir perjalanannya, iaitu As-Sijin, kepada orang kafir. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hidungnya dengan kain nipis yang berada di atas badannya, sambil Abu Hurairah menggayakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menutup hidungnya. Beliau berkata, begini caranya, jom muslimat kita ikut. Begini caranya. Ini hadis dipanggil hadis musalsal. Hadis yang dicontoh, dia jadi contoh yang kita pun kena ikut. Kita buat ni dapat pahala, ikut sunnah Nabi. Waktu Rasulullah baca cerita tentang ni, Rasulullah menggayakan menutup hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kain tipis yang ada di atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok pada keterangan muslimat. Setiap yang bernyawa pasti merasai kematian. Setiap orang yang hidup, kullu nafsin za'iqatul maut. Itu jelas dalam Al-Quran. Maksud kata kita duk terfikir malaikat maut mati tak? Mati. Makhluk yang paling besar di dasar lautan mati tak? Akan mati. Makhluk yang berterbangan di cakrawala mati tak? Mati. Makhluk yang melata di bumi mati tak? Mati. Sekecil-kecil binatang sampai sebesar-besar binatang. Makhluk yang bernama jin mati tak? Mati. Apatah lagi kalau makhluk yang bernama manusia. Semuanya akan mati. Tak dapat siapa pun nak elak kematian. Pakailah suplemen hayat lama. Contoh, kalau ada orang jual suplemen jangka hayat mati dia terlambat. Saya rasa walaupun orang antara percaya dengan tak percaya pakat beli habis. Betul ke makan ni jangka hayat dia lagi lama? Beli. Dia try juga and error kan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ingatlah, yang hidup pasti akan mati. Sama ada matinya pada waktu muda atau matinya pada waktu tua. Tu saja. Tak ada pilihan lain. Kalau dah tua, dah memanglah kena tunggu dah. Confirm dah. Tak pergi ke mana dah. Tak dapat nak patah balik dah. Kalau yang muda, jangan duk bangga sangat. Belum tentu lagi nak mati pada waktu tua. Kan? Maksud kata, kematian tu akan datang pada kita tanpa khabar. Kita tak tahu tarikh bila, tapi kita tahu kita akan mati. Sebab kita tahu kita akan mati, hikmahnya kenapa kita tak tahu pada tarikhnya adalah kita kena bersedia bila-bila masa. Itu hikmah dia. Kalau kita tahu, cuba bayangkanlah. Kalau Allah Ta'ala bagi tahu sekian-sekian tarikh. Acik mati umur 90 tahun. Lambat lagi. Sekarang ni aku baru umur 30 tahun. Ada lagi balance berapa. Tak apalah, lagi 2 hari lagi nak mati baru bertaubat lah. Macam tu. Itu dia punya style dia kan. Manusia ni memang macam tu. Dia suka lupa. Betul tak manusia suka lupa? Orang kafir, masa di akhirat nanti, masa di alam barzah pun diorang dah menangis dan minta, Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, Ya Allah. Kami akan beramal soleh, Ya Allah. Kan? Sebagaimana hamba-hambamu yang soleh yang lain. Allah Ta'ala tak bagi pun. Sebab tu permintaan yang mustahil. Dan manusia ni penyakit dia memang suka lupa. 6 bulan pertama is okay lah dia ingat. Baru keluar ICU. Kan? Doktor pesan lah gini, jangan makan gini. Kalau rasa nak masuk ICU lagi, makan. Dia pun beringat lah. Bulan pertama tu semua benda dia pantang. Dia dah terbayang lagi. Telinga dia terngiang-ngiang lagi. Bunyi apa? Tit, tit, tit. Yang dekat dalam ICU tu kan. Duk cek jantung apa semua kan. Lepas tu agak rasa macam nak terlupa. Tengok pula tangan dia. Masih lagi ada kesan-kesan lebam kena cucuk ni. Sepanjang tangan ni. Allahu Akbar. Tak cukup ni, kaki pula. Semua kena. Semua tu akan memberi kesan trauma pada dia dalam tempoh sebulan. Masuk 2 bulan. 2 bulan ceritalah dengan kawan-kawan macam mana pengalaman. Kawan-kawan pun tanya, kita pun contoh, mengerikan. Tak dapat nak dibayangkan. Masa tu rasa nyawa dekat hujung tanduk dah. Cerita kan. Doktor kata apa? Doktor pesan jangan makan gini. Lepas tu kawan pun tak apalah. Bila panggil kita sediakanlah yang kita pantang lah yang kita boleh makan. Tak apa, kita pun seronok lah. Bulan ketiga, anak buat celebrate birthday kita. Kan? Mak tak apa mak, malam ni je makan kek. Kan? Lagipun kita orang doa mak ni umur panjang ni. Kan? Jadi pun kita tak apalah, nak jaga hati anak ni makan lah.
Lepas tu masuk bulan keempat, cerita-cerita ICU tadi dah sama-sama dah. Dah sama-sama. Bulan kelima tak apa, makan sikit tak apa. Dalam sehari tu kita ambil weekend je makan. Dalam seminggu tu ambil weekend je, 2 hari tu lantak sungguh-sungguh. Yang lain tu kita jaga sungguh-sungguh. Masuk bulan ke-6, orang sebut, ingat tak dulu masuk ICU? Tak ingat dah. Apa berlaku pun saya tak ingat dah. Masuk bulan ke-7 dah hilang semua dah. Macam itulah manusia, lupanya dia. Betul tak? Itu Allah Ta'ala kata, kalau nak minta hidup sekalipun, 6 bulan pertama je dia serik duduk dalam kubur tu. Masuk bulan yang ke-7 mungkin dia akan lupa apa yang dia dah rasa masa berada dalam kubur. Sifat manusia ni, al-insan sama dengan an-nisyan. Insan tu manusia, nisyan tu lupa. Asalnya daripada perkataan nisyan, lupa. Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi Adam diberi usia 1000 tahun. Kemudian Nabi Adam telah bagi usianya, umurnya kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar 440 tahun. Maka baki berapa lagi? 960 tahun. Bila sampai masa malaikat nak cabut nyawa, dia pun tanya malaikat, aku ada lagi baki 40 tahun. Malaikat kata, tak, hari tu kamu dah bagi dah kepada Daud, Nabi Daud. Betul ke? Bila aku bagi? Macam tu. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk kita ni siapa? Keturunan Nabi Adam. Memang ada penyakit sifat lupa. Lupa yang paling kronik ni dia sama dengan usia pula. Paling kita takut. Cari spek, kata satu rumah cari, rupanya duduk atas kepala. Allahu Akbar. Tu paling menakutkan lah. Sampai lupa tak ingat apa dah. Wallahu alam. Okey, jadi bila kita tengok di sini, keadaan manusia ni bila nak menghadapi kematian tu, maksud kata hikmah dia tak tahu pada tarikh kematian dia adalah satu perkara yang sangat baik kepada dia. Sebab apa? Dia sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Bersedia nak berjumpa dengan Allah. Bukan bersedia dengan kengkapan hampa pergi tidur. Tak. Bersedia di sini dengan amalan-amalan soleh. Orang soleh kan kalau dia nak beramal, dia ada 2 sifat kepada diri dia. Ar-raja dengan al-khawf. Dia takut kalau dia beramal, dia takut amalan dia tak diterima oleh Allah. Itu perangai orang soleh. Bila dia buat amal, dia rasa macam dia tak buat amal. Kita pula kalau boleh bangun semalam, boleh tahajud kan. Baru semalam boleh tahajud, Allah pagi tu tengok orang lain macam dah. Kau semayang tak tahajud semalam? Tak semayang. Teruknya kau. Aku semalam solat semua. Semua aku solat. Sebut je tahajud, tasbih. Apa lagi? Taubat. Lagi? Hajat, witir. Kalau ada solat istirahat apa aku solat istirahat. Kan? Tak ada je aku tak solat. Jadi maksud kata semua buat. Lepas tu bangun pagi tu rasa macam ahli syurga sangatlah. Wal'ayazubillah. Orang soleh tak macam tu. Orang soleh dia buat, ada dalam diri dia sifat al-khawf. Rasa sikit sangat aku buat. Rasa ya Allah, ya Allah Tuhanku, aku takutlah engkau tak terima amalan solehku ya Allah. Bila dia solat pun dia rasa macam ya Allah, tawadhu, bagi salam ya Allah. Rasa macam amalan soleh dia tu macam tak ada apa-apa sangat. Kecil sangat. Bila dia tengok orang yang lebih tua daripada dia, Masya Allah, mereka ni sudah tentu amalan soleh dia banyak. Bila dia tengok orang muda pula dia kata, Masya Allah, mereka masih muda, masih kuat untuk melakukan amal soleh. Sedangkan aku, itu orang yang tasawuf panggil. Orang salih, salafus salih, orang salih yang tasawuf. Kemudian dia ada satu lagi sifat ar-raja. Ar-raja ni dia mengharapkan, sentiasa memberi pengharapan pada Allah, ya Allah terimalah amalanku ini ya Allah. Dia sangat-sangat mengharapkan penerimaan Allah terhadap apa yang dilakukan. Kalau kita pula bagi salam, tak kisah dah, terima tak terima, yang penting aku dah selesai. Alhamdulillah. Betul tak?
Sebab tu kita rasa amal soleh kita bebanan. Betul tak rasa terbeban? Kalau tak semayang, duduk kelangkar buat apa lah, tak semayang lagi, berbagi salam tu, alhamdulillah, lega lah boleh semayang. Orang soleh tak, terpisah daripada amalan soleh, sedih. Nak tunggu pula tu waktu maghrib, antara asar dengan maghrib ni, ya Allah, jenuh merindu. Kita sorry to say lah nak rindu waktu maghrib tu. Oh ni dah nak masuk maghrib pula dah, kan? Dah berasa risau pula nak masuk maghrib ni. Allahu Akbar. Yang terawal jadi yang takhir pula. Allahu Akbar. Itu yang beza kita dengan orang soleh. Tapi kita boleh mensifati sifat orang-orang soleh. Boleh lah macam tu, insya-Allah. Sebab takut di antara kita ni dalam buat amal soleh yang banyak ni, takut terjebak juga ke neraka. Saya ingat satu syekh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak ingat nama dia. Dia kata ada dua perbuatan. Ada perbuatan orang yang soleh tapi masuk neraka. Dia buat amal ibadah banyak tapi natijah dia neraka. Ada orang berdosa, natijah dia akhirnya syurga. Sahabat pun tanya, heran. Kawan-kawan pun heran. Setahu mereka orang buat ni amal soleh mesti masuk syurga, betul tak? Yang buat dosa ni mesti masuk neraka. Dia jawab, orang yang buat amal ibadah banyak ni, kemudian dia bajet bagus. Dia rasa orang lain tak macam dia je bagus. Contohlah kan, dia semayang banyak, dia puasa banyak, dia buat kebaikan banyak, dia berpakaian, dia berasa macam dia tutup aurat sempurna apa semua. Lepas tu dia tengok orang lain, ni tak sempurna lagi ni, aku lagi sempurna. Kemudian dia tengok pula orang-orang yang macam ni, tak boleh, kita tak boleh bersama dengan orang yang macam ni, kita kena duduk orang yang macam ni. Walayazubillah. Orang ni dia besar diri dia rasa dia paling bagus, dia paling baik dalam amalan soleh dia, maka dia akan masuk neraka. Dia ada sifat apa? Riak menunjuk. Ni sifat apa? Dia rasa dia lebih baik. Ujub, sum'ah, takabur, semua ada. Sebab dia menyalahkan orang lain pula. Oh tak boleh ni masuk dalam kelompok ni. Dalam kelompok ni tak boleh. Kalau aku masuk dalam kelompok ni, aku pun boleh jadi macam dia orang lah. Macam tu. Dia berasa macam dia bajet bagus lah. Orang ni akan masuk dalam neraka. Macam mana pula dengan orang yang buat dosa tapi dia masuk syurga tu? Iaitu orang yang bila dia melakukan dosa dalam keadaan dia sedar dia berdosa. Kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah. Dia kata, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Aku terlajak ya Allah. Aku bersyahwat ya Allah. Aku bermaksiat padamu ya Allah. Dia rasa dia bersalah. Dia tak buat dengan rasa sombong. Ada setengah orang dia buat dosa dengan sombong. Dia pamer pula. Tengok ni, aku macam ni, aku maksiat macam ni pun Allah Ta'ala bagi harta benda banyak. Betul tak? Aku buat gini-gini, aku free hair, aku bukan cakap free hair, kalau perempuan tu seksi, meksi lagi. Tengok Allah Ta'ala tetap bagi kekayaan kepada aku. Dia sangka macam tu. Maka orang yang buat dalam keadaan dia sedar dia bersalah, maka orang tu bila dia kembali bertaubat, dia akan masuk ke dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Seterusnya, yang membezakan kita di antara apa yang berlaku ketika dicabut roh nanti itu dan selepasnya, orang-orang Islam yang soleh, roh mereka dicabut perlahan-lahan. Dicabut dalam keadaan lemah lembut seperti mana disebut dalam surah An-Nazi'at, wan-nasyitati nashta. Dia tarik tu ya Allah dengan penuh belas kasihan. Malaikat cabut nyawa orang beriman dengan penuh belas kasihan, kasih sayang. Itu pun Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Sakitnya tak dapat nak dibayangkan. Sebab tu Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turut merasai sakitnya saat sakaratul maut. Orang yang merasai saat sakaratul maut ini, Allahu Akbar, setiap kita akan rasa sakitnya mati. Setiap daripada kita. Sakitnya mati itu ada. Tapi dos rasa pada setiap kesakitan itu berbeza.
Macam tu. Berbeza. Ada orang pernah tak tengok orang yang kita tengok mati syahid kan, mati tersenyum, tersengih pun ada, betul tak? Kalau kita tengok di sini, analogi yang mudah lah kita kata. Memang sakit tu ada, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala saat berada dalam sakaratul maut itu, Allah mengizinkan, Allah merintahkan malaikat mempamerkan segala bentuk kenikmatan kepada mereka yang bakal mereka kecapi saat nyawa ditarik. Maka dia tengok nikmat yang tak serupa di muka bumi ni, yang tak serupa di dunia. Macam mana nak rasa tu, macam mana? Analogi dia, nak bagi kita faham tu macam mana? Contoh, ada satu kisahnya daripada Al-Quran, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf difitnah, cuba menggoda Zulaikha. Kemudian terviral lah satu kota Mesir pada ketika itu. Zulaikha jatuh cinta dengan pembantu dia. Maka para isteri-isteri pembesar ni menganjingkanlah Zulaikha. Dia kata, "Hey, Zulaikha ni dengan pembantu pun ada taste." Macam tu lah lebih kurang kan, kita kata dalam sejarah. Dengan pembantu pun teringin, dengan pembantu pun suka. Taste rendah lah kan maksudnya. Kemudian Siti Zulaikha, dia kata nak tahu rendah tak rendah taste aku. Dia buat satu majlis, dia kumpulkan isteri-isteri pembesar. Dia bagi satu biji apple dan juga pisau yang tajam. Masa dia orang tengah duduk sibuk kupas-kupas tu, maka dia mempersilakan Nabi Yusuf masuk. Nabi Yusuf masuk bukan ala-ala catwalk gitu di jalan. Dia masuk macam biasalah Nabi Yusuf. Bukan masuk macam model. Jalan macam biasa. Diberikan, menunaikan permintaan tuannya. Masa masuk tadi ni, isteri-isteri pembesar melihat betapa handsomenya, betapa kacaknya Nabi Yusuf alaihi salam berbanding dengan penduduk bumi. Setengah kekacakan daripada penduduk bumi ini milik Nabi Yusuf. Daripada setengah tu, kesemuanya tu kekacakan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Baru setera Nabi Yusuf tu pun mereka tengok, mereka dah tak sedar dah. Bila tengok saja, tangan mereka telah pun terhiris. Rasa tak sakit waktu tu? Tak sakit. Tu baru nikmat yang Allah Ta'ala tunjuk melalui rupa Nabi Yusuf. Macam tu juga orang yang menghadapi saat sakaratul maut. Bila Allah Ta'ala tampilkan nikmat syurga, ditayangkan nanti ni kamu akan nikmati yang ni, maka terasa tak sakit tu. Terasa sakit tu ada, tetapi tidak terasa. Itulah analogi yang saya boleh buat. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Kemudian roh itu akan diarak oleh malaikat untuk dibawa menghadap Allah dan dicatatkan di al-aliyyin. Itu yang saya dah sebut tadi. Sementara roh orang yang banyak melakukan maksiat, roh orang-orang kafir pula direntap dengan sekuat-kuatnya. Bila kita tengok ada dua jenis golongan. Satu orang kafir, satu orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Dia akan direntap. Disebut dalam وَالنَّازِعَةِ غَرْقًا. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, direntap. Dahlah direntap. Sakit tu tak payah kira. Tapi semasa tu Allah Ta'ala akan tayangkan. Masa saat berlaku rentapan tu Allah Ta'ala tayangkan apa sahaja azab yang akan dia dapati setelah dia mati. Apa saja. Kemudian dia rentap. Sebab apa? Sebab rohnya berlarian di dalam jasadnya, tak nak keluar, takut. Benci nak jumpa dengan Allah. Takut nak kembali kepada Allah. Sebab tu malaikat rentap. Bila rentap tu, tak dapat dibayangkanlah nak cerita rasa sakitnya mati tu. Wal'ayazubillah. Kepada siapa? Kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, kepada orang yang kafir. Jadi ini dicerita sendiri dalam Al-Quran. Kemudian ruh mereka ni sangat berbau busuk. Sangat berbau busuk. Muslimat, saya kena habis pukul berapa, Muslimat?
11 suku. Okey. Roh mereka sangat berbau busuk dan roh tidak diterima untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak teringin pun nak tengok mereka. Lalu Allah Taala perintahkan mereka ini dibawa ke As-Sijin, tempat persinggahan. Sebelum dikembalikan semula ke kuburan. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mati tu, masa proses penyelenggaraan mayat apa semua, masa tu roh kita dibawa ke atas langit. Kemudian setelah mana habis solat apa semua dibawa ke kuburan, masa itulah roh kita akan dikembalikan. Kita dah dikambus apa semua, masa tu roh akan dikembalikan. Dalam satu hadis yang lain, selesai manusia ni berangkat pulang daripada perkuburan tadi ni, maka malaikat akan datang. Masa kita masuk dalam kubur tu, dalam hadis-hadis yang lain disebut, pertama sekali orang yang beriman akan mendapat pelukan. Semua orang ni akan dapat pelukan daripada tanah. Pelukan kepada orang beriman adalah pelukan yang mesra. Tanda penerimaan tanah tu kepada kita, mengingatkan kita ni daripada tanah kembali ke tanah. Tetapi pelukan kepada orang yang tidak beriman, pelukan dia akan mematahkan tulang-tulang rusuk dia. Masa tu roh dia kembalikan. Kemudian barulah dia dibangunkan duduk. Kita pun duduk heran, macam mana orang tanam tadi tu, orang dah kambus tadi padat dah. Macam mana nak dikembalikan? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu semua kembali kepada Allah. Kita dah masuk dah alam yang lain, alam barzakh. Waktu semua orang tinggalkan kita, maka kita akan dibangunkan. Berlakulah soal jawab di antara Munkar dan Nakir. Masa itulah Rasulullah SAW mengingatkan para orang yang datang berziarah, sahabat, handai, keluarga, doalah kepada Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati orang yang dah meninggal tadi tu, tetapkanlah dirinya mudah untuk menjawab soalan Munkar dan Nakir nanti. Masya Allah, Tabarakallah. Saat kita dibangunkan, maka akan ditanya kepada mereka, iaitu ditanya oleh Munkar dan Nakir, Mada taqul hadzal rajul. Sebelum tu didatangkan satu bentuk imej seorang lelaki. Kita pun duk renung tengok siapa imej seorang lelaki. Masa tu malaikat pun tanya, Mada taqul hadzal rajul. Apa kamu nak kata tentang lelaki ni? Kita pun perhati tengok. Tak kenal tapi macam kenal. Macam tu. Tak kenal tapi familiar. Betul tak muslimat? Macam biasa tengok tapi tak kenal pun. Rupa-rupanya lelaki ini, masa kita masih hidup, kita rajin sebut dia. Rajin sebut nama dia. Rajin merindui dia. Cuba mengikut sunnah dia untuk menyatakan cintanya kita kepada dia. Walaupun dia telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Maka bila kita ada melakukan perkara yang menyintainya, mengikuti syariat yang dibawa olehnya, maka mudahlah mulut kita nak jawab. Apa yang kita jawab? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Itu doa apa tu? Doa apa? Doa selesai kita berwuduk. Rupa-rupanya itulah jawapan kita nanti di dalam kubur. Dinyatakan dalam satu hadis. Bila kita jawab, selamatlah kita. Bila kita boleh jawab, Mada taqul hadzal rajul. Itu pertanyaan malaikat kepada kita. Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian seterusnya, kita akan bersama dengan siapa? Di dalam kubur? Dengan kekasih kita ke? Kita duduk dengan kekasih suami kita ke? Isteri dia mati, dia pun menangis-nangis nak masuk sekali, kan? Ada tak? Ada tak cinta sampai macam tu? Kata Imam Hatim Al-Assam, aku melihat manusia ni dia selalu mencari kekasih yang dia rasakan sangat setia. Sedangkan kekasih dia ni sampai dia sakit je, lepas tu dia sakit, kasih tak setia lah. Betul tak?
Itu realiti tak? Realiti. Ada yang sampai gagah-gagah tunggu pilah sampai takat sakit. Bela-bela pilah bukan lama lagi pun matilah lepas tu. Sampai mati pula. Bila dah mati, ada tak yang sampai sanggup masuk dalam kubur? Dah korek sekali kan. Nak masuk juga, nak teman juga. Tak kata dekat suami kita lah, kat kita. Kita berani tak tu teman sampai ke dalam kubur? Menangis pilah macam mana pun, bengkak pilah mata macam mana pun, masuk tak? Tak akan masuk. Suami pun macam tu jugalah. Menangis pun lah macam mana pun, sekejap je nangisnya tu. Kan, tak lama pun. Tak akan masuk bersama dalam kubur. Kata Imam Hatim Al-Asam, itu bukanlah kekasih yang setia. Kekasih yang setia siapa? Kekasih yang sanggup teman dia sampai ke dalam kubur. Jadi siapa kekasih tu? Itulah amalannya. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, semenjak itu aku menjadikan kekasih aku adalah amalan sebagai teman setiaku. So hati kita, diri kita sekarang ni tak usahlah duk bercinta sangat dengan makhluk lain, bercinta dengan amalan itu lebih baik. Maksud kata janganlah duk gantung harap kepada makhluk. Bergantung haraplah kepada kekasih kita yang akan menemani kita dalam kubur. Dialah nanti sebagai penghibur kita. Dialah nanti yang akan jadi penghujah kepada malaikat yang ingin menyiksa kita. Dialah yang akan setia. Kalau kita banyak amalan baik, datangnya dengan penuh wangian sebagai peneman kita. Kalau banyaknya amalan buruk, dia datang juga. Tapi dengan rupa yang buruk. Bau yang busuk. Dia teman juga. Tapi teman dalam kadar amalan yang buruk. Dia tidak boleh berhujah pun seandainya malaikat ingin menyiksa. Akulah amalanmu yang keji. Maka kau nikmatilah dia. Wal'ayazubillah. Sebab itulah kubur menjadi tempat utama. Tempat pertama, kata Sayyidina Osman. Sayyidina Osman, setiap kali dia melihat kubur, setiap kali pergi berziarah di kubur, Sayyidina Osman akan menangis sampai basah janggut dia. Sampai basah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Osman, saat bila ada cerita tentang syurga neraka, kami jarang tengok kamu menangis sampai basah janggut macam bila kamu dengar tentang kubur. Kata Sayyidina Osman, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya sebut mafhum, kubur adalah tempat pertama. Tempat pertama manusia bersemadi. Bila kubur tempat pertama tu, kalau kubur tu susah pada tempat yang pertama, checkpoint pertama susah, maka checkpoint yang seterusnya wallahu alam lagi susah. Aku paling bimbang pada tempat pertama ni. Allahu akbar wal'ayazubillah. Maka untuk nak rasa kemudahan pada kemudian hari, pastikan tempat pertama ni sangat baik. Tempat pertama ni kita dikorek dia elok-elok. Jaga betul-betul. Di antara siksa orang yang mendapat siksa pada permulaan masuk kubur tempat pertama sekali, antaranya orang-orang yang tidak menjaga taharah dia. Orang yang melakukan amal ibadah tetapi tidak bersuci. Ataupun orang yang bersuci tetapi tidak, dia bersuci dengan ambil mudah saja. Contoh bila dia kencing, dia tak berdehem, tak keluarkan semua-semuanya, maka bila dia bangun nanti ada lagi baki-baki dia terlekatlah di kain dia. Maka dikain dengan kain-kain itu sekali, dia bawa pergi solat. Bila dia solat dalam keadaan dia berhadas sebenarnya. Bila dia bangun keluar air kencing, dia berhadas ke tak? Dia tidak berwuduk lah. Sebab apa? Keluar semula. Dia tak sedar. Maka dia tak perhatikan soal taharah dia. Habislah dia. Tempat pertama dia kena siksa adalah di dalam kubur lagi. Tak tunggu di akhirat. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis yang lain, diceritakan bagaimana Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih hijau lalu diletakkan. Diletakkan di atas kuburan tersebut. Maka sahabat tanya, kenapa Rasulullah buat macam ni? Sebab nak meringankan. Moga-moga dengan aku letak pelepah tamal ini meringankan siksaan mereka. Mereka kena siksa pasal apa ya Rasulullah?
Maka jawab Rasulullah, mereka kena siksa yang pertama sebab mengadu domba, batu api. Batu api orang bergaduh sikit, dia tambah minyak bagi jadi putus habis semua. Itu orang yang mengadu domba. Kena awal lagi kena siksa. Yang kedua, disebabkan apa? Sebabkan dia, orang ni tidak menjaga taharah dia. Adapun bentuk sifat siksaan itu di dalam kubur, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat akan sebatnya 100 rotan. Itu disebut di dalam hadis 100 kali sebatan. Sehinggalah dia menangis-nangis, melolong-lolong berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diringankan. Lalu Allah Ta'ala ringankan sehingga jadi 1 sebatan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan malaikat menyalakan api di keliling dalam kuburnya. Allahu Akbar wal'ayazubillah. Kita ni orang perempuan, kalau bab hadas paling kena perhati. Bab taharah paling kena perhati. Sebab apa? Yang akan menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah, perantaraannya melalui apa? Taharah. Air mutlak, air mustakmal pun tak kenal, habis rata. Bahaya muslimat. Apatah lagi kalau air mutanajis, cara cuci najis pun tak tahu macam mana, maka berbahagialah kita bila terima berita bahawasanya akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat satu benda tu insya-Allah. Jadi inilah yang paling kita takut. Benda nampak remeh, betul tak? Tak jaga soal kencing tu remeh je. Tapi di sisi Allah besar. Di sisi Allah sangat besar. Apatah lagi kalau usia-usia kita ni, usia saya, usia muslimat, kita dah tak menghadapi, kita kata apa? Organ dalaman tu dah tak secergas dulu. Itu kena perhatikan. Tengok betul-betul supaya apa? Supaya amalan kita Allah Ta'ala terima dengan baik insya-Allah. Jadi saya kira sampai di sini dulu muslimat. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.